Assalamualaikum guys and welcome back to my video. So last 3 weeks aku pergi inject yang first dose punya vaksin lah dengan wife aku kan. Aku ada buat video pasal tu, and then dalam video tu aku ada mention lah something about the effects of COVID-19 kepada orang yang dah vaksin. Aku ada cakap lah, efek dia tak ada teruk sangat berbanding orang yang tak cucuk lagi vaksin. So dia macam kurangkan masalah hospitalization. You guys get the idea lah. So kata-kata tu terkena pada aku sebabnya apa tau, as you guys can see now dekat tangan aku. Yep, by the time you guys tengok ni aku dah habis quarantine dah, and then Alhamdulillah aku dengan family aku okay je. Cumanya aku still nak cerita jugalah sedikit tentang masalah COVID, penyakit lah, bukan masalah, penyakit COVID yang kena pada kita orang. Sebab kita orang lain-lain simptom tau. So macam mana dia start, macam mana aku terkena COVID ni. Jangkitan ni, infection COVID ni datangnya daripada adik-beradik aku, salah seorang adik-beradik aku. Dia datang singgah rumah, and dia pun tak tahu masa tu. So tak boleh nak salahkan dia juga. Dia kena pun dapat daripada member dia. Tu pun after few days tu baru dia cakap yang dia positif. And then aku pun bawa lah semua family member aku pergi swab test, and then turns out semua positif. Mak ayah aku, wife aku, anak saudara aku dengan anak aku sendiri. Tapi anak aku negatif. Cumanya dia demam juga kemudian hari, like 4-5 days after swab test tu. So aku rasa maybe the swab test tu tak berapa tepat kot. Tapi Alhamdulillah diorang semua dah okey lah. Cuma yang apa yang aku nak cerita kat sini mungkin lah boleh digunakan pakai untuk orang lain jugalah, macam you guys yang tengok ni. So cerita dia macam ni, kesan pada family members aku, mak aku okey, completely fine. Tak ada demam, tak ada batuk, tak ada sesama, tak ada sakit tekak, tak ada everything, memang tak ada. Tapi ayah aku memang ada penat-penat demam sikit lah. Ayah aku kena pergi PKRC mula-mula dengan abang aku, tapi diorang semua balik sebab apa? Sebab semua orang kat rumah dah tahu result positif, so semua kuarantin dekat rumah je lah. And wife aku sebenarnya antara orang yang paling awal rasa simptom tu, tapi tak expect apa-apa sebenarnya. Dia punya simptom tu slowly okay by the time kita orang habis swab test 2 days after that. Dia macam tu lah. Anak aku still okay, anak saudara aku pun still okay, tak ada masalah. Cuma dia ada rasa macam panas-panas sikit lah. And aku sendiri pula, aku memang completely okay, fine, totally fine. Walaupun dah tahu result positif hari yang swab, tapi aku start demam 2 days or 3 days after that. And then apa yang aku alami hanya setelah stage 1. So most of us lah, semua pada kita orang ni stage 1 saja kalau ikutkan pada penilaian kertas tu lah. Demam biasa, macam demam sesama biasa. And then that's it. Tak banyak lah. Cuma adalah aku rasa penat sikit lah. Penat dia tu macam lebih sedikit daripada biasa. Mungkin sebab lama aku tak kerja kot. Maybe aku tak tahulah. And if you guys tanya aku varian apa COVID yang kita orang kena tu, sumpah aku tak tahu. Sebab aku tak tanya apa-apa pada orang. Itulah macam staff KKM yang call kita orang. Aku tak tanya apa-apa. Aku just tahu positif, and then kita orang just minta untuk home quarantine. Itu saja. So itu tentang secara general lah. Semua ahli family aku okey-okey je. Cuma pada aku sendiri, aku demam 2 hari, tapi tak lebih daripada 37.8. Paling tinggi 37.8 lah aku punya temperature badan. And then aku batuk sikit je. Lepas tu aku sesama. Sesama ni teruk sikit lah. And memang hidung aku memang mengalir je, macam beringus macam tu lah, macam demam biasa. And then slowly aku hilang deria bau. Deria rasa ada, mulut ada. Aku makan okey lagi, tapi kalau deria rasa dekat hidung tu memang lama-lama makin kurang. Sampailah sekarang. Hari ni sepatutnya hari terakhir kuarantin, esok patutnya potong gelang lah. Sampai sekarang aku tak ada deria bau. Tapi aku still lagi makan macam biasalah, sebab yalah, nak tak nak kena makan juga, tak ada tenaga. And ayah aku dah slowly okay balik, cuma dia still rasa penat. Mak aku memang okay, completely fine right now. Wife aku pun completely fine, anak aku pun completely fine, anak saudara aku pun completely fine. Kecuali abang aku tanya dia macam mana, dia okay tak, dia ada batuk-batuk lah, demam tu tak ada lah. So Alhamdulillah setakat ni so far okay lah semua orang. Maybe sebab vaksin lah. Sebab pada aku sendiri, aku dah cucuk vaksin yang first dose tu lebih daripada 10 hari, dan aku tahu aku positif. Aku rasa mungkin tu sebabnya. Mak ayah aku complete 2 dos lama dah. So maybe that's the reason why diorang okay-okay je. So Alhamdulillah tak perlu pergi hospital lah, tak ada yang berat-berat. And aku nak share sikit lah apa yang kita orang bukan amalkan lah, macam makan, minum, and then apa yang kita orang ada lah dekat rumah ni masa kita orang kuarantin. Okay, so first of all, apa yang aku buat dengan family aku ni, yang minum vitamin. Lepas tu pada aku sendiri ubat batuk, and then ubat Panadol, benda-benda macam tu lah, benda-benda simple, ubat simple. And then ada macam air rebusan akar, macam herba macam tu lah yang wife aku bagi.
Itu pun bos dia bagi sebenarnya. Aku pun tak tahu, aku minum je. Memang tak sedap gila. Tapi nak buat macam ni, orang cakap ni okey lah. So basically itulah minuman dengan makanan ataupun ubat yang kita orang consume masa tengah kuarantin lah. So aku rasa macam dia agak membantu lah. Sebab aku demam 2 hari je. Demam pun demam biasa-biasa, tak rasa teruk sangat lah. So aku tak tahu berapa kali aku cakap tapi memang Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan, lindungi keluarga aku. So harap-harapnya benda ni berkekalan sampai bila-bila. And I hope you guys pun sama. Please jaga diri korang baik-baik. Sebab benda ni memang sangat menyusahkan tau. Even kalau dia tak mendatangkan kematian pun, dia still lagi akan merosakkan hari-hari korang. Yelah kena kuarantin berapa hari, banyak hari jugalah. And then tak boleh jumpa orang, tak boleh pergi mana-mana yang kita suka. Macam biasa tak bebas lah. Aku memang agak kesian lah dengan orang yang family-family yang lagi teruk pada kita orang yang kena kes lagi berat, yang hospitalization sampai kena intubate apa semua. And then ada yang meninggal. So memang sedih gila. So apart from physical punya approach, mentally pun kita orang macam okay je. So pada aku just stick to one point. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. InsyaAllah. Itu je aku hidup fikir memang hari-hari. Walaupun dalam social media duk cerita pasal yang tu meninggal, yang ni masuk stage 4, stage 5. Memang kalau boleh aku tolak tepi tau. Macam Facebook, contohnya Facebook pun dah lama aku tak tengok. Twitter dengan Instagram pun aku buka jarang-jarang ni sebab aku tak nak terpesong ke arah negatif punya pemikiran tau. So itu yang aku cuba bagi tahu pada diri sendiri supaya jangan duk baca sangat benda-benda yang negatif. Cuma yang in terms of long term effect tu aku tak berapa sure lagi lah sebab aku just baru je okay. So for the next video mungkin aku akan buat lah something else yang pasal COVID ni kalau aku rasa perlu lah. So guys, conclusionnya macam ni. Aku tak nak panjangkan video ni sangat lah. Tapi apa yang aku nak sampaikan adalah please go get the vaccine if you can. Okay, kalau yang belum vaksin lagi, at least 1 dose pun jadilah. Sebab pada aku vaksin tu sangat-sangat membantu lah. I think that's it guys for now. Aku tak nak panjangkan sangat video ni sebab aku rasa dia memang panjang dah. I hope this video gonna give you a little bit of insight lah. Okay, apa-apa pun jaga diri, make sure you guys jaga jarak and always sanitize yourself lah. Okay, please be careful bila duduk dekat-dekat dengan orang, mana-mana siapa-siapa lah. And if you guys pun pernah terkena COVID sebelum ni, please you can share down below dekat komen kat bawah. Mungkin orang lain pun boleh baca. Okay guys, stay safe, stay healthy, stay positive. Bukan COVID tapi your mental. Okay, see you guys in the next video. Peace.